Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan cuba untuk belajar tajuk sintaksis, iaitu di bawah tajuk ayat aktif dan ayat pasif. Jadi mohon kepada semua sila rujuk modul PDPR buka muka surat 6. Ya, dan saya harap kamu semua telah baca nota ringkas yang ada pada muka surat 6 tersebut. Ya, saya tak akan terangkan nota di sini. Saya akan cuba terangkan dengan cara yang lebih mudah dan lebih ringkas lagi lah. Baik, saya akan terangkan cara bagaimana untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, pertama sekali ialah saya ambil satu ayat di sini. Saya membaca buku cerita. Okey, pertama sekali kamu kenal pasti subjek ayat. Ya, jika kita lihat kepada ayat ini, ya, saya ini merupakan subjek. Okey, ini merupakan subjek. Kemudian kita kenal pasti manakah kata kerja. Ya, membaca ini ialah kata kerja. Ya, kemudian kita kena pasti objek. Okey, ini ialah objek. Okey, kemudian kita kena pasti semula. Okey, subjek ini merupakan kata ganti nama diri ke berapa? Okey, kalau kita lihat di sini subjek ini merupakan kata ganti nama diri ke satu lah. Ya, kata ganti nama diri satu. Okey, kata ganti nama diri satu ni bermaksud orang yang sedang bercakap. Biasanya saya, aku, lagi apa? Kami, kita, beta dan patik. Okey, jadi langkah seterusnya ialah bila kita dah kenal pasti kesemuanya ini, maka kita akan cuba tukarkan. Ini ayat aktif, kita akan tukarkan menjadi ayat pasif. Okey, untuk bertukar menjadi ayat pasif, kedudukan perkataan tu akan berubah. Ya, jika kita lihat ayat aktif, subjek duduk di hadapan, tetapi ayat pasif objek akan duduk di hadapan lah. Jadi ayat dia akan bertukar menjadi begini. Ya, buku cerita saya baca. Nampak tak dia berubah? Okey, objek dia akan duduk di depan. Ya, jadi subjek dan kata kerja dia akan berubah di belakang. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, kata kerja membaca ni imbuhan dia akan hilang lah, dia akan jadi baca sahaja. Ya. Okey, sekarang kita tengok pula contoh ayat kedua. Ayat kedua, saya masih gunakan lagi ayat yang sama dengan ayat pertama tadi. Cuma yang berbeza di sini ialah kata ganti nama diri. Ya, lihat kata ganti nama diri di sini awak. Ya, ini subjek. Ya, masih lagi membaca, masih lagi buku cerita. Ini masih lagi sebagai kata kerja, ini masih lagi sebagai objek. Okey, jadi awak ini merupakan kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri kedua. Okey, kalau kata ganti nama diri kedua, cara menukarkan ayat aktif ini kepada ayat pasif sama seperti ayat pertama. Dia akan jadi sama juga objek wajib di hadapan. Ya, itu adalah syarat utama bila menulis ayat pasif. Objek mesti duduk di hadapan ayat. Buku cerita awak baca. Okey? Sama. Okey, kata ganti nama diri kedua ni, ya, contoh yang lain ialah kamu, engkau, apa lagi? Anda, tuanku, ya, tuan hamba. Itu ialah kata ganti nama diri kedua, iaitu orang yang diajak bercakap. Okey, sekarang kita tengok pula contoh ayat ketiga. Ya, ayat ketiga dia membaca buku cerita. Masih ayat yang sama tetapi bertukar dari segi kata ganti nama diri. Ya, di hadapan kata ganti nama diri kita ubah. Ya, jadi membaca masih sama, buku cerita masih sama, kata kerja masih sama, ya, objek masih sama. Cuma subjek dia berubah. Ini subjek kata ganti nama diri ketiga. Okey, bila kata ganti nama diri ketiga, cara untuk menukarkan menjadi ayat pasif tak sama seperti ayat pertama dan ayat kedua. Ya, dia berbeza. Okey, bagaimana? Dia akan jadi begini, ya. Tetapi objek tetap sama, mesti di hadapan. Ini wajib. Buku cerita, okey. Membaca kita akan jadi dibaca. Dia berubah, dibaca oleh dia. Okey, ini masih sama. Okey. Ni di, daripada dia jadi di, kemudian kita ada tambah oleh. Okey. Baik, selain daripada dia, apa lagi contoh kata ganti nama diri ketiga? Ya, beliau, baginda, mereka,
Ali, Ahmad, pakcik, adik, ya, kucing, ya. Apa sahaja kata nama am, maka itu adalah kata ganti nama diri ketiga, iaitu orang yang diperkatakan ataupun dipercakapkan lah. Maka itu adalah jadi kata ganti nama diri ketiga. Okey, kalau kita perhatikan ketiga-tiga ayat ini, ya, ayat ini ayat yang asas lah, ya, ada subjek, ada predikat, tetapi dia tak ada penerang. Okey, bila ada penerang, ayat tu akan ya, contoh, ya, bila ada penerang tu dia akan lain sikit lah. Ya, contoh, saya membaca buku cerita. Okey, saya tambah penerang dalam ayat ni. Saya membaca buku cerita di halaman rumah. Okey. Jadi ini merupakan penerang. Okey, bila penerang, bagaimanakah apakah yang akan terjadi pada ayat pasif ni tadi? Mudah saja, jangan risau. Bila penerang, dia akan statik. Maksudnya dia tetap, dia tak berubah, dia hadir di belakang juga. Buku cerita saya baca di halaman rumah. Penerang ni tak susah. Dia akan statik, dia ikut je. Memang duduk di belakang kedudukan dia. Dia tak akan berubah pergi ke hadapan. Yang di hadapan ni hanya objek sahaja. Yang itu wajib. Yang lain duduk di belakang selepas objek, tetapi kedudukan berubah bergantung kepada kata ganti nama diri keberapa. Ya, kalau 1 dan 2 begini. Kalau ketiga dia jadi lain lah. Ya, ada penambahan kata hubung. Kata hubung pula. Kata imbuhan dan juga kata oleh. Ya, tetapi bila ada penerang, dia statik, turunkan saja, kedudukannya masih di belakang. Sama juga dengan ayat yang ini, awak membaca buku cerita, kalau ada penerang di belakang di halaman rumah, maka turunkan saja, ya, di halaman rumah tu di belakang ayat ni. Buku cerita awak baca di halaman rumah. Kalau yang ini, ya, di halaman rumah pun sama juga, turunkan di belakang. Buku cerita dibaca oleh dia di halaman rumah. Okey, sekarang kita tengok latihan muka surat 6. Okey, tengok ayat pertama. Okey, kita akan cuba penggalkan dan kita cuba cari, ya, subjek, kata kerja, objek dan penerang supaya mudah untuk kamu menukarkan ayat-ayat aktif di sini menjadi ayat pasif. Okey, lihat ayat 1. Okey. Ketua pengawas menaikkan bendera sekolah apabila lagu negaraku dinyanyikan oleh murid-murid. Okey, yang sini kita nampak subjeknya mana? Ketua pengawas. Ini subjek. Subjek kata ganti nama diri keberapa ni? Ketua pengawas kata nama am kan, jadi ketiga. Okey, kata kerja menaikkan. Okey, bila subjek kata ganti nama diri ketiga, menaikkan ni nanti akan jadi dinaikkan. Lepas tu mesti ada perkataan oleh. Okey. Okey, objek dia mana? Bendera sekolah, ni objek. Okey, ini penerang. Okey, jadi nanti bila kita tukarkan, ingat objek duduk depan, maka dia akan bunyi bagaimana? Bendera sekolah dinaikkan oleh siapa? Ketua pengawas apabila lagu negaraku dinyanyikan oleh murid-murid. Okey, senang kan? Okey, teruskan dengan nombor 2. Okey, nombor 2 pula. Okey, subjek mana? Azman. Ini subjek. Azman tu kata berapa? Ketiga, ya. Bila kata nama am ataupun kata nama khas, ya. Kata nama am, kata nama khas, itu adalah subjek ketiga. Okey, subjek ketiga. Okey, kata kerja yang ini, objek dia mana? Latihan matematik. Ini objek. Ini adalah penerang. Maka mulakan dengan objek. Latihan matematik. Ini jadi apa? Disiapkan. Lepas tu mesti ada oleh. Disiapkan oleh Azman di biliknya. Jelas, ya? Okey, kemudian nombor 3. Okey, subjeknya mana? Kerajaan. Okey, kerajaan ni ialah kata nama am. Ya, kata nama am dia terletak pada kata ganti nama diri ketiga. Ya, subjek kata ganti nama diri ketiga. Objek dia objek pula. Kata kerja membina, ni kata kerja. Bila ketiga, ini dah tentu jadi di, kemudian kita akan tambah oleh. Objek dia mana? Ni objek. Ini penerang. Ya, jadi nanti mula dengan objek, sebuah stadium akan dibina oleh kerajaan di sini. Okey, ayat 4. Ayat 4. Objek dia
objek pula, subjek kakak. Kata ganti nama diri ketiga juga ni. Ketiga kakak, membantu ni kata kerja, menjadi di, dia akan ada oleh. Membantu siapa? Ibu. Objek dia ni saja, ibu saja. Yang belakang ni semua panjang-panjang ni penerang. Ibu dibantu oleh kakak memasak makanan tengah hari di dapur. Okay, akhir sekali, subjek nenek. Okey, nenek. Subjek ketiga juga sedang menjahit. Ni kata kerja, men akan jadi di, kita tambah oleh. Okey, sepasang baju kurung, objek. Okey, ayat kelima dia tak ada penerang. Ya, jadi sepasang baju kurung dijahit oleh sepasang baju kurung sedang dijahit oleh nenek. Selesai. Okey, terima kasih.